Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar murid sekalian? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat. Baik, pada kelas yang lepas kamu sudah belajar berkenaan dengan integer. Apa dia integer? Integer ini adalah terdiri daripada apa dia? Nombor positif, ni sebelah kanan yang cikgu tunjuk ni, dan juga nombor negatif. Negatif sebelah kiri lah. Jadi itu dia integer. Baik. Kemudian dalam integer juga kamu sudah kena pasti integer ni adalah dia semakin jauh nombor tu semakin besar, ke kanan nombor tu dia semakin besar. Contohnya 10 dengan kosong. 10 ni makin besar lah. 11, 12, 13, 14, 15 lagi besar lah. Jadi semakin jauh ke kanan daripada kosong ni adalah dia semakin besar. Manakala nombor negatif biasanya dia mesti ada simbol tolak di depan. Tolak nampak tak? Tolak di depan. Jadi kalau ada tolak di depan tu dia adalah nombor negatif. Dan nombor negatif ni dia semakin jauh daripada kosong, dia semakin kecil. Contohnya negatif 10 dengan kosong. Jadi negatif 10 ni dia lebih kecil lagi daripada kosong. Jadi nombor negatif dan positif ni dia mempunyai arah yang berlainan. Kalau kamu ada buat pembacaan lanjut dalam buku teks tu, biasanya nombor-nombor negatif ni merujuk kepada suhu yang lebih sejuk. Kalau kita melibatkan suhu, negatif ni biasanya suhu yang lebih sejuk. Positif ni merujuk kepada suhu yang lebih panas. Semakin besar suhu tu semakin panas. Macam suhu aircon. Suhu aircon tu tak sampai negatif pun kan. Biasanya kalau 25 taklah sejuk sangat. Kalau 16 dia makin sejuk. Semakin kecil tu dia semakin sejuk. Kalau negara-negara yang suhunya negatif tu lagi beku lah. Dia lagi sejuk lah. Sangat sejuk. Ataupun merujuk kepada boleh juga ketinggian atau kedalaman. Jadi kalau ketinggian ni biasanya merujuk kepada nombor positif. Jadi maksudnya kalau aras laut, contoh aras laut, di atas aras laut tu biasanya dia guna nombor positif. Kalau di bawah aras laut dia boleh guna nombor negatif. Jadi merujuk kepada dua keadaan yang berlawanan. Baik. Jadi kalau dalam garis nombor ini dia buat positif ke kanan, negatif ke kiri. Kosong ni adalah dikatakan sebagai sempadan lah. Jadi kosong ni adalah integer juga. Tapi dia bukan nombor positif, dia bukan nombor negatif, dia adalah sempadan. Okay? Dan biasa juga nombor positif ni dia tidak tulis simbol positif. Kadang-kadang dia tulis lah, tapi biasanya tidak tulis. Jadi kalau tak tulis tu dia merujuk kepada nombor positif. Baik, okey. Dan integer juga adalah dia mesti terdiri daripada nombor bulat. Ingat kan kelas yang lepas nombor bulat. Jadi kalau 1/2, adakah 1/2 nombor, adakah 1/2 ni integer? Bukan. Okey, pandai. Kenapa bukan? Sebab dia bukan nombor bulat. Walaupun dia negatif 1/2 pun bukan. Sebab dia bukan nombor bulat. 0.5. Adakah dia nombor? Adakah dia integer? Bukan. Okey, kenapa bukan? Sebab dia bukan nombor bulat. Dia adalah perpuluhan. Walaupun dia negatif 0.5. Bukan. Baik. Okey. Untuk hari ini kita nak belajar menambah dan menolak integer. Kita nak lakukan operasi menambah dan menolak integer. Bagaimana kita nak buat operasi menambah dan menolak menggunakan nombor menggunakan integer. Baik, sebelum tu cikgu mahu kamu salin dulu garis nombor. Ini garis nombor, ini kita panggil sebagai garis nombor. Dalam buku tulis garis nombor. Dalam buku tulis salin guna pen. Pasti guna pen supaya kita nak conteng pakai pensel dan kamu boleh padam balik. Dan kalau boleh lebih daripada 10 ni lagi baiklah. Salin lebih daripada 10, 11, 12 sampai 15, negatif 10, negatif 9, negatif 12 boleh salin.
dalam buku tulis ni. Okey. Cuba kita tengok. Saya ada 2 soalan. Okey, sebelum kita selesaikan soalan ni, ada lagi nota ringkas. Bukan nota lah, satu panduan untuk kita nak selesaikan operasi pada apa dah menolak integer. Baik. Apa yang tambah-tambah ini? Baik, cuba tengok. Kalau tambah, simbol tambah, jumpa tambah. Nanti kita tengok macam mana kita nak guna. Dia akan jadi tambah ya. Tambah yang berdekatan lah. Tambah jumpa tambah akan jadi tambah. Tambah jumpa tolak akan jadi tolak. Tolak jumpa tambah jadi tolak. Tolak jumpa tolak akan jadi tambah. Kalau kamu tengok sini, bila dua simbol yang sama, tambah, tambah, sama kan? Positif-positif sama, dia akan jadi positif. Kalau simbol yang negatif, jumpa negatif, simbol yang sama, dia akan jadi tambah. Asal simbol yang sama saja, dia akan jadi tambah. Kalau simbol yang berlainan, contoh positif, jumpa negatif, akan jadi negatif. Negatif, jumpa positif, akan jadi negatif. Baik, jadi ini penting. Ini penting yang kamu kena buat catatan lah dalam buku tulis. Baik, okay. Kita cuba tengok soalan A. Selesaikan 8 tambah dengan positif 3. Kalau kamu tengok di sini. Alah. 8 tambah dengan positif 3. Positif 3. 8 tambah positif 3. Baik, kalau kamu tengok sini positif jumpa positif. Positif jumpa positif. Nampak tak? Positif jadi apa? Jadi positif. Apa yang saya cakap masukkan positif jumpa positif tadi? Di sini. Nampak tak? Positif. Nampak tak? Jadi positif. Apa yang jadi? Positif. Jadi kamu kena sama, kamu tulis balik. Nampak tak? 8 tambah 3. Okay, berapa 8 tambah 3? 11 lah. Ini senang lah. Baik. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ni guna garis nombor? Baik, contoh. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Tengok. Okay, kita ambil dulu 8. Di mana 8? 8. Kita ambil 8. Di mana 8? 8. Sini 8. Okay, 8. Tambah 3. Okey. Apa kalau tambah positif tambah, dia mesti bergerak ke kanan. Tambah ni dia mesti bergerak ke kanan. Okey, ke kanan. Jadi tambah. Okay. Jadi tambah berapa? Tambah 3. Jadi gerakan 3. 1, 2, 3. Nampak? Berapa jawapan? 9, 10, 11 lah. Nak garis nombor cikgu tak sampai. Yang kita buat sampai 10 saja. Jadi 11. Jadi jawapan kita 11. Kita pandai. Okey. Kemudian, okey, kalau soalan B, cuba tengok soalan B. Kita ada 5 tambah negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. 5 tambah negatif 2. Okey, kalau kamu tengok sini, kita ada simbol positif dan simbol negatif. Tengok sini. Positif, negatif. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif. Okey, pandai. Okey. 5 tolak tu. Dia buat. Jadi tambah tolak ni dia sudah bertukar jadi tu tolak jadi negatif. Ini yang kita ambil ni, kita tulis balik yang baru. Yang ini jumpa ini, dia akan jadi ini. Ini jumpa ini jadi ini yang kita tulis. Ini yang kita tulis lah. 5 tolak 2. 5 tolak 2. Baik. Okay, jadi kamu sudah tahu jawapannya adalah 3 lah. Okey, bagaimana kita nak tunjukkan di garis nombor kita? Baik, cuba kita tengok di mana 5. 5 sini 5. Okey. Kemudian tolak 2. Jadi tolak ini dia akan bergerak ke kiri. Tolaknya akan bergerak ke, kalau tolak dia ke kiri. Okey. Jadi tolak berapa? Tolak 2. Gerak ke kiri sebanyak 2. 1,
2. Sebab itulah jawapan kita adalah 3. Okey, pandai. Jadi yang penting yang inilah notanya penting. Ini simbol ni kena tahulah. Bila dia berjumpa, kita kena tukar. Tambah-tambah jadi tambahlah, tak ada masalah. Tambah jadi tambah, tak ada masalah lah. Kalau tambah tolak, kita kena kali tu tolak, dan kita guna garis nombor, kita akan dapat jawapan yang tepat. Okey. Kita ada lagi menambah. Masih lagi topik ini. Kita ada soalan C dan D. Ada 2 lagi contoh yang cikgu nak tunjuk. Okey, contoh 2 tolak 4. Tolak 4 ni nombor positif. Okey, jadi apa yang berlaku? Negatif jumpa positif. Jadi apa? Tolak. Okey, tolak. Jadi dia akan jadi tolak 2 tolak 4. 2 tolak 4 berapa? Soalan salah. Mana boleh tolak? 2 tolak 4 tak boleh. 2 kecil, 4 tu besar. Itu yang kamu belajar pada waktu dahululah. Mungkin pada sekolah rendah. Baik, tapi masa bila naik ke tingkatan 1, bila kita belajar integer ini, 2 boleh ditolak dengan 4. 2 boleh ditolak dengan 4. Nombor kecil boleh ditolak dengan nombor yang besar. Baik, jadi kita cuba guna garis nombor. Di mana 2? 2 sini. Di sini 2. Okey. Lepas tu tolak. Tolak ke mana? Ke kiri ke kanan? Kiri. Jadi kiri. Tolak berapa? Tolak 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Kita gerak ke kiri sebab dia tu tolak. Jadi 4. Jadi jawapannya adalah negatif 2. Okey, betul negatif 2. Pandai. Pak. Senang kan? Senang je pun. Bila kita guna garis nombor, dia akan jadi senang lah. Baik, okey. Soalan yang terakhir, negatif 1 tolak negatif 4. Tolak. Jadi simbol yang di depan ni kita abaikan. Kita nak bandingkan 2 ni je, simbol yang ni. Tolak jumpa tolak. Tolak jumpa tolak jadi apa? Jadi tambah. Okey, pandai. Tolak jadi tambah. Jadi negatif 1, tulis balik negatif 1. Tolak jadi tambah 4. Okey, mana negatif 1? Negatif 1 di mana? Okey, negatif 1 di sini. Nampak? Negatif 1. Negatif 1. Okey, tambah. Tambah ke mana? Tambah ke kanan. Tambah ke kanan. Jadi berapa? Tambah berapa? Tambah 4. 1, 2, 3, 4. Sini jawapan. Jadi ini tambah 4. Jadi jawapan kamu adalah berapa? 3. Okey, 3. Baik, jadi penting untuk kalau kita nak menambah dan menolak integer, kita boleh guna garis nombor sebagai satu alternatif untuk kita nak dapatkan jawapan. Jadi kita kena jelaslah tentang garis nombor. Baik, okey, ini adalah latih diri. Latih diri ni cikgu mahu kamu buat dalam buku tulis. Boleh guna garis nombor. Yang penting kena buka kurungan dulu. Tambah contoh tambah jumpa tambah ni bila buka kurungan dia jadi apa? Jadi kena buat tu dulu baru kita guna garis nombor, baru dapat jawapan. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja. Selamat mencuba.